studio dulu soalan studio. Okey. Berkaitan pada Jana Wibawa tadi. Jana Wibawa. Okey. Jadi orang PN sangat marah tu kerana memfitnah Muhyiddin sebab idea tu bukan datang daripada Muhyiddin tu. Daripada MOF tu. Tapi dia mengaku dia yang memilih. Dia sebab dia nak menolong. Betul lah. MOF buat kerja untuk siapa? Untuk Perdana Menteri. Kalaulah kerja tu ideanya datang daripada MOF, kan? Atas arahan Perdana Menteri ke, tak arahan Perdana Menteri ke, tapi kalau Perdana Menteri yang memilih, adakah komisen diberikan kepada MOF? Mestilah bagi pada Perdana Menteri yang memilih. Ini bukan saya cakap, dia yang tulis. Dia yang cakap, dia yang memilih, mengesyorkan. Betul tak? Dan hari ini Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia mengeluarkan kenyataan mengatakan ahli-ahli dia tak dapat. Siapa yang dapat? Mungkin kena tanya dengan orang yang berkhidmat dengan beliau di Muhyiddin Charity Golf. Sebab rata-rata yang dapat itu adalah mereka-mereka yang terdiri daripada pemain-pemain golf yang mendukung Muhyiddin selama hari ini. Kenapa dia tak bagi kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putera? Kenapa bagi kepada mereka-mereka yang sering menyertai charity golf Muhyiddin Yassin, sering memberi sumbangan kepada program-program charity golf Muhyiddin Yassin? Dan siapa yang mengatur-ngaturkannya? Itu yang akhirnya membuktikan bahawa Muhyiddin ialah suspek, bukannya saksi. Kena jelas tu. Kalau tak percaya, tengok tak lama lagi. Siapa yang akan didakwa? Takkanlah yang didakwa tu saksi. Mestilah yang didakwa tu suspek. Okey? Kononnya tu dia setuju sebab kerana pada waktu itu COVID-19 banyak yang terkesan teruk tu. Tapi sehingga sekarang ramai data yang terkesan tu. Betul. Bukan setakat kontraktor terkesan, orang yang diarahkan duduk di rumah tak boleh cari makan secara sempurna sampai ke hari ini nak mampus. Minta maaf cakap lah. Tak pernah dalam sejarah 61 tahun BN memerintah negara ni rakyat mengemis nak minta KWSP. Tak pernah. Kita dah bagi kali pertama air sinar. Membantu sekejap tapi tak boleh selesaikan masalah. Rakyat merayu, merintih, minta air citra pula. Hari ni rakyat minta supaya diluluskan air citra kedua. Sebab apa? Sebab nafsu serakah rakus Muhyiddin nak mengekalkan kedudukan kursi Perdana Menteri dia. Dia lockdown satu negara, dia tutup pintu ekonomi kita. Hanya sebahagian kecil yang essential services dibuka. Tapi orang biasa pun terkesan. Orang biasa terpaksa ambil duit alok. Apatah lagi peniaga-peniaga, ramai terkesan. Akhirnya yang dapat manfaat orang-orang yang menyertai charity golf. Ini belum lagi kita cerita dia tutup semua sekali, tapi ada padang golf dibuka hanya untuk geng-geng dia. Tu aku belum cakap lagi. Special tu. Special treatment. Red carpet. Tapi tak ada, dia bentangkan red carpet kat padang golf tu. Tapi dikala orang tak boleh main, dia boleh main. Ada juga. Kita tahu jugalah, bukan kita tak tahu. Betul tak? Okey? Betul. Semasa darurat itu, adakah bajet-bajet tu dia perlu minta dengan Perdana Menteri Kewangan tu? Itu sebabnya dia daruratkan negara ni. Sebab apa dia daruratkan negara ni? Supaya dalam tempoh darurat itu, apa yang diluluskan dalam bentuk direct nego project, di bawah ordinan darurat, perbelanjaan kerajaan ketika tempoh darurat itu tidak perlu dibawa untuk dibentangkan ke dalam parlimen untuk mendapatkan kelulusan. Itu sebabnya mereka
menggunakan ordinan darurat. Hari ni dia nak blame pula Tengku Zafrul. Sedangkan Tengku Zafrul hanya Menteri Kewangan di bawah kekuasaan dia. Tengku Zafrul diarahkan oleh Muhyiddin, sudah pastilah dia kena buat. Kalau tidak, dia kena pecat. Dia Menteri Kewangan, Muhyiddin yang lantik. Tapi kalau dah yang memilih itu, dia mengaku dia yang memilih, dia yang mengesyorkan kontraktor mana nak dipilih. Kalau orang nak bagi something, dia takkan nak bagi kepada orang yang menjalankan tugas atas arahan orang yang memilih. Pakailah otak. So, apa tadi? Presiden ni sudah mengeluarkan kenyataan bahawa anggota-anggota Persatuan Kontraktor Malaysia tidak mendapat manfaat daripada projek Jana Wibawa tu, dan mereka bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak SPRM walaupun belum dipanggil. Ada tawaran. Ada tawaran. Kau faham je lah. Betapa marahnya dia orang ni. Sebab cerita-cerita kontraktor dapat job ni last kali berlega di kalangan orang-orang yang main golf dengan Muhyiddin, orang-orang yang mengatur, yang membagi sumbangan-sumbangan pada Muhyiddin, yang menjadi kontraktor yang berpersatuan ni tak merasa. Bila tak merasa, itu yang datang minat untuk membantu siasatan. Siap sedialah kau. Okey, Datuk. Setelah diumumkan yang Datuk telah pemecatan Datuk telah dibatalkan dan Datuk boleh bertanding, apa perancangan Datuk sekarang? Perancangan banyak perancangan. Kemungkinan besar di peringkat bahagian ini saya akan menawarkan diri untuk bertanding ketua bahagian. Saya dah berbincang dengan kawan-kawan. Mantan ketua bahagian Datuk Aziz Karpawi pun dah panggil, dan kita dah berbincang, dan beliau sudah menyatakan sokongan padu dia bersama dengan kawan-kawan untuk saya menawarkan diri kali ini. Saya ucap jutaan terima kasih lah kepada bekas Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga merupakan bekas Ketua UMNO bahagian. Cuma ialah Ketua bahagian sedia ada ni masih nak menawarkan diri. Dan kita pun tahu dalam pemilihan kita ini ada usaha daripada pihak-pihak sebelah sana cuba untuk mengambil alih parti. Kebetulan pula di bahagian saya ni orang kuat Isyamuddin, ketua bahagian dia. Jadi saya rasa bertanggungjawab lah untuk memastikan bahawa usaha untuk mengekang geng-geng Isyamuddin ni dapat kita elakkan lah daripada berlaku. Dan bila saya dah ada lesen, saya menawarkan diri lah. Umur pun dah 50 tahun, dah tiba masa lah. Okey, Datuk. Okey. Datuk baru memenangi jawatan Ketua Cawangan tanpa bertanding. Apakah kelebihan yang Datuk rasa boleh membawa kepada kemenangan Datuk di peringkat bahagian? Pertamanya, saya ucap jutaan terima kasih lah kepada ahli-ahli UMNO di Bandar Seri Gading kerana telah memberikan mandat kepada saya untuk kembali menjadi Ketua UMNO Cawangan tanpa bertanding. Dan saya rasa hari ini salah satu sebab kenapa saya perlu menggalas tanggungjawab ni, kerana pertama sekali faktor kesihatan ketua bahagian sedia ada yang menawarkan diri semula. Setakat ni baru seorang je menawarkan diri, iaitu Datuk Ali Sheikh.
dan beliau agak uzur, kan? Tapi yalah, kita pun tahu bahawa antara orang yang mendorong beliau untuk bertanding semula ni ialah orang yang dia dokongi, iaitu Datuk Seri Syamuddin. Maka zalimlah saya kalau biarkan orang yang dah tak larat ni untuk memimpin bahagian. Sedangkan bahagian ini baru saja kita di peringkat parlimen kita tewas, kan? Jadi sewajarnya lah kita kena ada nafas baru, kan? Kita dah pernah bagi peluang kepada Datuk Ali untuk memimpin peringkat bahagian. Namun walaupun kita menang di peringkat DUN dalam pilihan raya negeri yang lepas, kita menang dua seat, di peringkat pilihan raya negeri. Kita kedua-dua seat tu kalau campur kita menang 4,000 lebih. Tetapi baru-baru ini kita tewas 4,000. Maknanya 8,000 lebih lari, kan? Jadi saya yakin dengan pengalaman yang saya ada, pengalaman bukan hanya pengalaman dari segi kata orang tu memimpin dalam kerajaan pun pernah, saya pernah duduk sebagai panel pemikir Jabatan Haiwan Khas 7-8 tahun. Saya pernah duduk di Kementerian Keuangan sebagai pengarah komunikasi. Saya rasa pengalaman yang saya ada, pernah duduk dengan pembangkang pun saya pernah 6 tahun. Pernah menjadi ahli majlis kerja pimpinan tertinggi Parti Keadilan. Saya pernah menjadi ahli majlis tertinggi UMNO. Pengalaman dalam politik saya semenjak umur saya 15 tahun. Sekarang ni dah 35 tahun. Kali pertama saya pakai baju putih seluar hitam dengan beri merah tahun 88. So 35 tahun dalam politik, saya rasa saya bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai Ketua UMNO bahagian Seri Gading yang baru, kan? Dan kalau kita nak buat perubahan, takkan kita nak gunakan kaedah yang sama, dalam erti kata lain, kalau nak dapatkan hasil yang berbeza, takkan nak guna orang yang sama dengan kaedah yang sama. Maknanya kena cubalah guna orang lain, guna kaedah lain dalam cuba memenangi balik kerusi Seri Gading. Dan dalam masa yang sama juga, kelebihannya kalau saya menawarkan diri di Seri Gading ni, kalau ikutkan hari ini kita berada dalam kerajaan perpaduan, dan kerusi di Seri Gading ini adalah kerusi yang dimenangi oleh Parti Amanah. Jadi kalau misalnya ketua bahagian hari ini meneruskan khidmat dia sebagai ketua bahagian, ketika BN meletakkan calon pun beliau tidak terpilih sebagai calon. Apatah lagi hari ini selepas bekerjasama dengan PH, sudah pasti kalau kita buat pengagihan kursi, Seri Gading itu antara kursi yang sepatutnya diserahkan kepada PH. Tetapi kalau ada calon yang bak kata orang tu calon tokoh nasional, macam saya ni dah kira macam tokoh nasional lah, saya ahli majlis kerja tertinggi UMNO, orang kenal, kan? Jadi kemungkinan besar kursi tu kita boleh dapat dengan negotiation dengan Amanah. Mungkin tempat lain kita bagi, kita boleh dapat kursi Seri Gading tu balik. Jadi mudah sikit. Ini untuk generasi-generasi akan datang. Contohnya untuk tokoh muda macam Ketua Pemuda sekarang ni, dia Adun Payani. Kalau lepas ini saya dapat kursi Seri Gading tu, saya dapat kembalikan untuk UMNO bertanding di situ. Kalau kita menang, lepas tu pewaris pengganti kita, macam YB Dato' Najib Samuri, ada peluang untuk menggantikan dan bertanding di situ. Tapi kalau letak calon sedia ada ataupun ketua bahagian sedia ada, pertama sekali time
pembagian kursi. time kita bertanding, kita memerintah pun, beliau tidak dipertimbangkan sebagai calon. Jadi nak letak dia sebagai ketua bahagian, sudah pastilah kursi tu takkanlah dirampas daripada, ataupun tidak ada sebab untuk kita tarik kursi daripada amanah diserahkan kepada beliau. So rugilah UMNO bahagian Seri Gading. Kita tak cakap bahawa amanah akan melepaskan kursi dengan mudah, tidak. Tetapi kurang-kurangnya, kalau katalah saya ketua bahagian, dan kita ada hubungan baik dengan amanah, mungkin kita boleh berbincang untuk switch ataupun swap, amanah ambil tempat lain, kita ambil Seri Gading. Ini mungkin boleh dipertimbangkan sebab calon amanah di sana pun dah berumur juga, YB Aminul Huda, yang juga merupakan ketua amanah negeri Johor. So bukan calang-calang penyorang, dia ketua amanah negeri Johor. Kecuali kalau ada perbincangan dan ada tokoh besar yang bertanding di situ, adalah peluang untuk kursi Seri Gading itu kembali untuk ditandingi oleh Barisan Nasional. Kita kena fikir masa parti. Selepas tu Najib nak bertanding ke, ataupun ketua wanita UMNO, Kak Anim nak bertanding ke, itu mudah. Okey? Nah,